Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pagi ini untuk membicarakan suatu tajuk, iaitu tuntutan menjaga kesihatan. Para penonton yang dikasihi, Allah Subhanahu wa taala telah merakamkan firman-Nya menerusi ayat yang ke-172 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Dalam firman-Nya yang lain menerusi ayat yang ke-81 surah Taha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Sadaqallahul azim. Para penonton yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, saya telah membacakan dua firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama daripada surah Al-Baqarah dan yang kedua daripada surah Taha. Kedua-dua mafhum daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini menyeru kita orang-orang yang beriman supaya kita menikmati limpah kurnia rezeki yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan di muka bumi ini dengan tujuan untuk kita memperoleh kebaikan, dan kebaikan itu akan dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh tubuh badan kita demi mencapai kesejahteraan dan kesihatan. Namun menerusi ayat yang ke-81 surah Taha, Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan dalam kamu menikmati rezeki, makan dan minum itu ada suatu batas yang diberikan sebagai suatu sempadan untuk manusia tidak melampauinya, iaitu apabila sampai pada had kenyang, maka janganlah kamu melepasi had tersebut, kerana apabila melepasi had dan sempadan apabila seseorang itu telah kenyang, maka ia akan memberikan kemudaratan pada tubuh badan seseorang itu. Sebab itu baginda Nabi SAW pernah menjelaskan sabda baginda yang berbunyi, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah menyatakan bahawa baginda Nabi SAW memperingatkan kepada kita bahawa dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Yang pertama adalah nikmat kelapangan dan yang kedua adalah nikmat kesihatan. Baginda Nabi SAW pernah mengingatkan kepada kita ada 4 persoalan yang akan diajukan ataupun yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana anak Adam itu berada di hari perhitungan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menghisap daripada hamba-Nya mengenai umur yang dikurniakan kepadanya, yakni kehidupan yang diberikan, an umrihi fima afnahu, daripada umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 40 tahun, mungkin 50 tahun, dan mungkin ada yang melepasi had umur itu. Baginda Nabi SAW sendiri mengingatkan kepada kita umur umat baginda ini di antara 60 hingga 70. Di mana pun tahap umur kita, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kepada kita, tetapi daripada umur itu adalah amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perkara yang akan ditanya ketika mana hamba itu berada di yaumul mahsyar adalah mengenai ilmunya, wa an ilmihi maza amila bihi, daripada ilmunya apa yang dia telah beramal dan dia telah sampaikan, mengajak orang lain untuk sama-sama beramal dengan ilmu yang dituntut itu. Dan yang ketiga adalah mengenai hartanya, min aina tasabahu wa fima anfaqahu, daripada mana harta itu diperolehi dan ke mana pula harta itu dibelanjakan. Lihat, jangan rasa kita pada hari ini begitu mewah dengan limpahan rezeki, tetapi muhasabah kembali daripada mana sumber rezeki itu dan ke mana pula kita membelanjakannya. Yang keempat, apabila baginda Nabi SAW memperingatkan kepada kita orang beriman khususnya, wa an jasadihi fima ablahu, daripada jasadnya itu ke mana ataupun apa yang telah ditimpakan kepada jasad itu, maka kita fahami bahawa Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kita di akhirat kelak, bagaimana ketika kita lahir dalam kehidupan di dunia ini Allah kurniakan dengan limpah kesihatan, kebaikan dan kesempurnaan anggota tubuh badan kita, tetapi bagaimana kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita ditimpa penyakit? Adalah kesan daripada corak kehidupan kita yang sebenarnya tidak bertepatan dengan panduan Al-Quran dan Al-Hadis. Bagaimana untuk kita mencari solusi untuk kita beramal dengan tuntutan menjaga kesihatan ini? Yang pertama, kesihatan adalah merupakan antara nikmat yang terbesar dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-Nya. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala apabila mengurniakan kesihatan, dengan kesihatan itu memberikan kita daya untuk kita beramal. Sebab itu mafhum daripada hadis Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyayangi hamba yang beriman, bahkan beriman dalam keadaan dia bertenaga kuat berbanding dengan orang beriman yang dalam keadaan lemah. Dan yang ketiga, apabila kita melihat baginda Nabi SAW lah sebaik-baik contoh ikutan dalam hal penjagaan kesihatan. Sebab itu hampir kita tidak temui
temui riwayat yang menjelaskan baginda Nabi SAW ditimpa penyakit akibat daripada amalan kehidupan baginda. Kalau baginda demam, baginda pening, itu adalah lumrah kehidupan. Tetapi baginda mengalami penyakit kronik, kita memang tidak akan pernah temui mana-mana riwayat yang menjelaskan. Kesimpulannya, baginda Nabi SAW sebaik-baik ikutan bukan hanya pada ibadah semata-mata, tetapi pada keseluruhan kehidupan termasuk aspek penjagaan kesihatan. Selamat beramal, wallahu a'lam.